Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung kembali tajuk electricity. Okey, kita masih lagi dalam tajuk 3.4 tenaga dan kuasa elektrik, electrical energy and power. So kita beralih pada soalan B7. Okey, dalam B7. Okey, soalannya berbunyi, Rajah 1 menunjukkan wayar penyambung berkerintangan rendah pada sebuah ketuha. Okey, Diagram 1 shows a low resistivity connecting wire of an oven. Okay, soalan pertama, nyatakan maksud kerintangan. State the meaning of resistivity. Okay, apa maksud dia? Resistivity adalah suatu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. A measure of conductor's ability to oppose the flow of electric current. A measure of conductor ability to oppose the flow of electric current. Okay. Okey, itu jawapan kita lah. Keupayaan untuk menentang pengaliran arus elektrik. Okey, kita teruskan seterusnya. Mengapa wayar penyambung berkerintangan rendah digunakan? Okey. Kalau tadi kita cakap pasal pasal apa? Lampu elektrik pemanas kan. Kita menggunakan rintangan yang tinggi. Tapi kalau untuk wayar penyambung kita menggunakan kerintangan rendah digunakan. So, kita tengok yang pertama, untuk mengurangkan kehilangan tenaga ataupun haba, menambahkan arus dan mengelakkan pemanasan lampau. Tu kalau rintangan rendah maknanya haba dia kurang lah. Okey. Tu tujuan dia menambahkan arus. Okey. Yang kedua, to reduce energy atau heat loss, increase efficiency, prevent overheating atau increase current. Tu yang pertama. Kemudian soalan seterusnya dia tanya, jelaskan dua faktor lain yang boleh meningkatkan kekonduksian wayar penyambung. So, kita ada yang pertama, panjang wayar pendek, short length of wire. Okay, yang kedua, wayar tebal, luas kelentang rentang wayar besar, thick wire atau bigger diameter of wire atau bigger cross sectional area. Ni dua ciri lah. Ada, okay. Okay, next, kita move kepada soalan D. Okay, Rajah 10.2 menunjukkan label kadar kuasa pada ketuha itu. Okay, the power rating. Okay, pertama, ini soalan pengiraan lah. Hitung jumlah tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 90 minit dalam unit kilowatt jam. Calculate the total electrical energy that is supplied for 90 minit in unit kilowatt hour. Ingat formula kita masih E sama dengan PT. Okay. Power kita ialah, kalau tenaga, kita ada E. Okay, E. So, E sama dengan PT. Okay, P kan. Tapi kat sini, dia ada dua kan. Kalau dalam unit Joule, E ni dalam unit Joule. Jadi, P kita mesti dalam watt. T kita mesti dalam saat. Tapi kalau unit kilowatt jam, bukan Joule kilowatt jam ataupun kilowatt hour. P kita mesti dalam unit kilowatt. T kita mesti dalam unit jam ataupun hour. Tu dia beza dia. Dalam sini dia nak kilowatt jam dalam masa 90 minit. So, apa kita buat ialah E, nak carilah. P tu ialah, dia bagi sini apa? 1200 watt. Okey, 1200 watt dalam kilowatt ialah apa? 1.2 lah. So, kita tulis EPT 1200 bagi 1000. So, darab dengan 90 minit kan. Tukar pada jam, jadi kita per 60 lah. 90 bagi 60. So, selesaikan, kita dapat jawapan 1.8 kilowatt jam. Tu cara nak menyelesaikan lah. Itu kena bezakan lah. Soalan tanya unit apa. Kalau kilowatt jam, kilowatt hour, P kita dalam kilowatt, T dalam jam. Nak tukar pada kilowatt, bagi 1000. Nak tukar pada jam, bagi 60. Minit tu tukar pada jam, bagi 60. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, soalan seterusnya. Berapakah kos penggunaan tenaga elektrik jika ketuha itu digunakan 90 minit sehari selama 2 minggu? Tarif tenaga elektrik ialah 21.8 sen seunit. Kalau kira kos, tadi kita dah kira tenaga tadi kan. Tenaga tu kira 1 unit lah. So, tadi kita kira, kita dapat 1.8 kan. So, darab 0.2 dia punya. 21.8 sen ini kesilapan pelajar lah. 21.8 sen kan. Kan sama dengan, kalau kita tulis kat sini, ringgit kata 0.218. Kan kita baca tu kan. So,
So, kita dapat macam ni. So, kenapa dapat 14? Sebab dalam masa 2 minggu. So, kita dapat nilai dia adalah apa? RM RM5.49. Untuk 2 minggu. Okay. Alright. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. Rajah 10.3 menunjukkan sebuah pembuat wafer dengan kadar kuasa 240 volt 1000 watt. Ni dia dah bagi kan. Macam mana kalau bagi mesti kena kira tu. Okey, jadi soalan dia nak suruh kita cari wafer yang sesuai. Okey, yang sesuai untuk buat apa memasak wafer dalam masa yang singkat. Memasak dalam masa yang singkat. Bermakna dia mesti dapat haba yang banyak lah. Cepat dalam masa yang lebih cepat. So, kita jawab soalan pertama, bilangan lilitan unsur pemanas. So, nak banyak kan nak sikit? Mestilah banyak kan? Lagi banyak, lagi tinggi rintangan lah. Kan? So, kita pilih, kita out lah kan? Kita dah tolak L dengan M. So, kita tolak L dengan M. Okey, so ni dah out. Ni pun out lah. So, kita tengok J dengan K. Okey. Jadi, bahan yang digunakan unsur pemanas. Of course lah, kita akan pilih nikrom kan. So, kita dah tolak J lah. Nampak? Tinggal K je kan. So, K. Ni kita tengok ni. Kadar penguasaan mestilah rendah. Fuse kita tak ada pilihan kan. So, kita pilih lah 5 ampere. Okey, ingat kalau fuse 5 ampere. Okey, apa kita buat tadi? P sama VI. Jadi, I sama dengan P. P dia berapa Tadi dia bagi berapa tadi? 1000 tak silap. 1000 bahagi 240. So, tengok check jawapan lah. Sebab saya dah 4 lebih lah kan jawapan dia. Okay. Kita tengok jawapan kita. So, bilangan lilitan unsur pemanah, many number of turns, wire panjang dan wire bertambah, long wire, rintangan tinggi, high resistance, kerintangan tinggi, high resistivity, banyak haba, more heat. Yang kedua, nikrom, rintangan tinggi lah. Result yang sama Kita boleh ulang result yang sama boleh diulang. Kadar penguasaan rendah, the rate of oxidation is low. Biasanya dia menyebabkan tidak mudah berkarat lah. Does not rust easily. Dan fuse 5 ampere kita kira kan. Dia dapat 4.17 ampere. Okay, maknanya kurang daripada nilai fuse lah sikit Okay, next kita pilih K. Betul kan tadi K. Itu jawapan kita. Alright. Okey, rasanya dah selesai lah untuk soalan ni. Okey, kita berhenti di sini dulu. Harap anda semua faham lah kan. Kita dah buat, bila dah kita buat banyak soalan, ingat kalau nak elemen pemanas, kita nak masak, nak pemanaskan, setrika, mentol, kita perlu R yang tinggi. High resistance kan. Kenapa nak high resistance? More heat is produced and then benefit lah for the, to do the work Okay, so that's it for this discussion for this question. So we continue for the next session. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.